Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali ke dalam channel Muhammad Zulfaqar, yang mana kita akan berkongsikan berbagai ilmu secara random, asalkan ilmu yang bermanfaat. So, untuk episod dan video kita pada kali ini, apakah yang kita akan bincangkan? Apakah yang kita akan belajar pada hari ini? Okay, so kena rolling intro dululah. Okay, let's go. Okey, so anak-anak, hari ini kita nak sambung pembelajaran kita pada hari ini untuk subjek fiqh bagi tahun 1. Okey, apa yang kita nak ceritakan, apa yang kita nak belajar pada hari ini? Okey, so hari ini Ustaz nak ajak anak-anak semua kita pergi berjalan-jalan di luar sekolah. Asyik duduk dalam kelas je, asyik duduk kat sekolah je kan, bosan kan, betul? So Ustaz nak ajak anak-anak semua kita pergi berjalan-jalan. Nak berjalan-jalan ke mana? Okey, tunggu sekejap. Okey anak-anak, jom naik bas, kita nak pergi jalan-jalan. Kita nak jalan mana-mana. Nanti tunggulah kita nak pergi ke mana. Okey, kemas barang dulu. Okey, dah kemas Okey, jom kita pergi. Okey. Okey, so anak-anak, hari ni kita dah sampai ke pantai. Ya, kita nak bercuti, kita nak relax-relax, kita nak bersantai dekat pantai je hari ni, okey. So, kita rehat dululah sekejap. Ada yang nak tanya lah. Nak tanya apa tu? Dia nak tanya, Ustaz Zul. Ya saya. Apakah dia sunat-sunat ketika wuduk ya? Sunat-sunat ketika wuduk. Okey, tak apa, nanti Ustaz akan ajar. Okey, so anak-anak, hari ni kita nak belajar tajuk yang baru, iaitu tajuk berkaitan dengan sunat-sunat wudu. Kalau anak-anak ada buku teks fiqh tahun 1, boleh buka buku teks kamu bermula pada muka surat 28 pada tajuk sunat-sunat wudu. Okey anak-anak, sebelum kita nak kenal, sebelum kita nak tahu apakah dia perkara-perkara sunat ketika wudu. Okey, so apakah dia maksud sunat? Okey, sunat adalah bermaksud kalau kita buat, kita dapat pahala lebih. Kalau kita buat, kita dapat pahala lebih. Okey, itu maksud dia perkara-perkara sunat. Okey, kalau kita tak buat pula macam mana Ustaz? Kalau kita tak buat, tidak dapat apa-apa. Tak dapat dosa, tak dapat pahala, tak dapat apalah. Gitu. So digalakkan untuk kita buat seperti perkara-perkara sunat dia lah. So sekarang ni kita nak tengok apakah dia perkara-perkara sunat ketika berwuduk. Okey, let's go. Okey, perkara sunat ketika berwuduk yang pertama. Okey, membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Pertama sekali sebelum kita ambil wuduk, disunatkan untuk kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau kita tak baca pun tak apa, nak baca pun boleh, tak ada masalah. Tapi lebih utamanya kita bacalah. Biar kita dapat pahala lebih. Okey, agak-agak kenapa kita kena baca a'udzubillah ni? Kenapa agak-agak? Sebab untuk mengelakkan diri kita daripada ini. Apa benda ni? Syaitan. Sebab tu kita sebelum ambil wuduk disunatkan baca a'udzubillah dulu, supaya tak adalah syaitan-syaitan yang akan mengganggu kita ketika berwuduk. Okey, faham anak-anak? Okey, seterusnya yang kedua. Sunat ketika berwuduk yang kedua ialah membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kena baca Bismillah anak-anak. Sebab kenapa? Sebab kita ni digalakkan supaya kita mulakan apa-apa perbuatan yang baik-baik, kita kena start dengan Bismillahirrahmanirrahim. Seperti ada lagu, dimulakan dengan Bismillah, disudahi dengan Alhamdulillah. Tu dia. Kita kena mulakan sesuatu dengan Bismillahirrahmanirrahim, dapatlah pahala. Okey, so itu yang kedua. Sunat ketika berwuduk yang ketiga, membasuh kedua-dua belah tangan. Basuh tangan tu anak-anak. Kalau tak basuh pun tak apa. Basuh kedua-dua tangan ni sebab untuk apa? Untuk kita bersihkan dulu tangan lah.
Untuk kita basuh dulu sebelum kita ambil wuduk, sebelum kita basuh muka semua tu, kita bersihkan dulu tangan, basuh dulu kedua-dua belah tangan kita, bersihkan semua. Bila dah bersih barulah kita start ambil wuduk. Okey, itu sunat wuduk yang ketiga. Yang keempat, berkumur-kumur. Kumur-kumur tu apa? Masukkan air dalam mulut, lepas tu kumurlah. Untuk apa? Untuk bersihkan mulut kita ni daripada sebarang sisa-sisa makanan lah. Sebab kita nak ambil wuduk ni biar kita kena bersih sikit. Bersih luar dan dalam, betul? Bersih luar, kita ambil wuduk, dalam pun kena bersih dekat mulut kita ni. Okey, dapat anak-anak? Itu yang keempat. Seterusnya sunat wuduk yang kelima. Memasukkan air ke hidung. Memasukkan air ke hidung. Ustaz, tak lemas ke masukkan air ke hidung? Jangan risaulah. Bukannya kamu nak masuk air dalam hidung tu, kamu telan air tu dalam hidung terus. Tak, bukan. Kamu masukkan sikit untuk kamu bersihkan hidung kamu ni daripada, orang kata, taik-taik hidung lah. Bersihkan hidung. Nak buat boleh, tak buat pun tak apa. Tapi kalau buat dapat pahala sunat. Kalau tak buat tak dapat apalah. Okey, tu sunat wuduk yang kelima. Yang keenam, bersugi. Bersugi ni apa anak-anak? Bersugi ni adalah macam kita gosok gigi tu. Macam kita gosok gigi, tapi dia gosok gigi tu tak menggunakan berus gigi. Habis tu dia guna apa? Dia gunakan ini. Inilah yang kita panggil sebagai kayu sugi. Kayu sugi. Ini adalah sunnah Nabi. Nabi galakkan kita untuk membersihkan diri, membersihkan gigi kita menggunakan kayu sugi. Dapat pahala. Kalau tak buat pun tak dapat apalah. Pahala tak dapat, dosa pun tak dapat. Tapi kalau buat dapat pahala. Okey, itu sunat wuduk yang keenam. Seterusnya, sunat wuduk yang ketujuh, menyapu seluruh kepala. Menyapu seluruh kepala. Ingat tak, anggota wuduk kita ada berapa? Ada 5. Betul kan anak-anak? Ada 5 anggota wuduk kita. Dan kepala adalah salah satu daripada anggota wuduk. Okey. Kalau kita ambil wuduk, kita basuh sebahagian kepala je kan? Belah-belah jambul depan je kan? Tu wajib. Tapi kalau nak dapat pahala sunat, nak pahala lebih, kita basuh satu kepala terus. Biar rambut kita ni fully basah. Basuh satu kepala, dapatlah pahala sunat. Tapi kalau tak basuh kat kepala, basuh sikit je tak apa ke ustaz? Tak apa. Yang penting kepala tu dibasuh lah. Kalau tak basuh, tak sah lah wuduk kamu. Okey. Seterusnya, yang ke-8, menyapu telinga. Menyapu telinga. Kena dibasuh lah telinga. Okey. Ingat tak hari tu dalam anggota wuduk, ada tak anggota wuduk telinga? Ada tak? Tak ada ya anak-anak. Tak ada. Anggota wuduk telinga tak ada. Sebab kenapa? Sebab telinga ni hanyalah sunat saja. Nak basuh telinga boleh, tak nak basuh telinga pun tak apa. Tapi kita ni kebiasaannya kita ambil wuduk memang kena basuh telinga lah. Okay, biar kita, orang kata, perfect lah. Biar lengkap kita punya wuduk. So basuhlah telinga, tak jadi masalah. Okay. Seterusnya sunat wuduk yang ke-9, mendahulukan anggota yang kanan dari yang kiri. Mendahulukan anggota yang kanan dari kiri. Okey. Biasanya memang kita ni kalau buat apa-apa perbuatan, kita mesti mulakan dengan belah kanan. Betul? Kita nak makan menggunakan tangan kanan. Kita nak masuk masjid menggunakan tangan kanan. Kita nak masuk kereta mulakan dengan tangan kanan. Kita nak masuk rumah pun dengan tangan kanan. So ambil wuduk pun macam tu juga. Kita mulakan dari sebelah kanan dululah, lebih utama. Tapi tak ada masalah pun kalau kamu nak mulakan daripada sebelah kiri dulu. Tapi tak dapat pahala lah. Betul? So sekarang ni kita nak pahala ke tak nak pahala? Kalau nak pahala, mulakan dari sebelah kanan. Kalau basuh tangan tu tangan kanan dulu. Dah habis tangan kanan, basuh tangan kiri pula. Okey anak-anak, dapat? Okey, itu adalah sunat wuduk yang ke-9. Seterusnya, sunat wuduk yang ke-10, mengulangi perbuatan sebanyak berapa kali? 3 kali. Ni juga adalah sunat anak-anak. Kalau kita basuh muka sekali je tu, tu dah sah dah. Wuduk kita dah boleh guna dah.
Tapi kalau kita nak pahala lebih, basuh muka tu 3 kali. 1, 2, 3. Okey, habis. Lepas tu basuh tangan pula 3 kali. 1, 2, 3. Boleh. Kalau nak basuh sekali pun boleh. 1. Okey, dah cukup. Pahala dia tak dapat lah. Tak dapat pahala lebih lah. Okey, solat kita sah je. Boleh je sah. Kalau sekali je buat, boleh je. Tapi kuranglah pahala. Tak dapat pahala lebih. Okey. So disunatkan untuk kita membasuh, mengulangi perbuatan kita sebanyak 3 kali. Okey, seterusnya sunat wuduk yang ke-11 iaitu menghadap kiblat. Menghadap kiblat tu ngadap ke arah mana anak-anak? Menghadap ke arah Kaabah. Di Mekah Al-Mukarramah kita menghadap ke arah Kaabah. Macam kita solat lah, betul kan? Kita solat tu kan ada macam sengit sikit tu kan. Sengit sikit tu yang kalau kita solat menghadap ke depan tu, arah tu lah adalah arah kiblat. So kita ambil wuduk pun macam tu jugalah. Kalau nak dapat pahala lebih, kita hadap arah kiblat, lepas tu kita ambil lah wuduk. Gitu. So dapatlah pahala lebih. Dapat anak-anak? Okey, seterusnya perkara sunat ketika berwuduk yang ke-12. Okey, tidak membazir air. Tidak membazir air. Ni yang orang kata sangat-sangat obvious lah. Memang kerap kali lah kita nampak orang ni suka ambil wuduk, kuat je buka air kan. Buka pipe tu kan, bzzz, air tu keluar macam air terjun. Tak boleh macam tu anak-anak. Itu dikira membazir. Kalau kita membazir ni, kita punya wuduk tu jadi, hukum dia bahayalah. Takut dia jadi makruh macam tu. Sebab kita membazir air. So macam mana solusinya, penyelesaian dia? Ambil wuduk, buka pipe tu sikit. Jangan bagi air tu keluar macam air terjun, mencurah tu kan. Tak nak lah macam tu, membazir. Dan anak-anak, satu fakta yang menarik, kalau kita membazir, agak-agak kita ni berkawan dengan siapa anak-anak? Kalau kita membazir, kita akan berkawan dengan ini agak-agak ni siapa ni anak-anak? Ini kita panggil sebagai syaitan. Syaitan dia kata apa? Sukanya aku berjaya memperdaya manusia supaya membazir. Syaitan pun dia suka kalau tengok kita ni membazir, betul? So sebab tu lah orang yang membazir ni kawan dengan syaitan. So janganlah membazir anak-anak. Okey? Yang ke-13, menyelati janggut. Menyelati janggut. Ni siapa yang ada janggut lah, yang lelaki lah. Yang perempuan jangan ngada-ngada ada janggut, betul? So yang lelaki, siapa yang ada janggut dia, janggut dia tebal, berjambang, disunatkan lah untuk kita ambil wuduk tu, basuh muka tu, biar air tu kita gosok sekali dekat janggut. Biar rata air tu terkena dekat kulit-kulit yang ada dekat bawah janggut tu. Siapa yang ada janggut lah. Tapi kalau yang tak ada janggut tu, janganlah saja-saja. Ustaz, saya nak gosok bawah dagu saya sebab saya ada janggut 2-3 helai macam tu. Tak payahlah. Ini siapa yang berjanggut, orang kata janggut tebal lah, dia rata-ratakan air. So dapat pahala sunat. Kalau tak basuh tak apa Ustaz? Tak apa, tapi tak dapat pahala lah. Okey. So perkara sunat yang ke-14. Okey anak-anak, kita dah habis mandi dah, kita dah berjemur dah, kita dah pakai baju cantik-cantik. Sekarang ni kita nak berjalan-jalan pula. Kita nak ambil angin petang kan, betul? Kita nak balik dah ni. Okey, so kita ambil angin petang. Kita sambung pula apakah dia perkara sunat ketika berwuduk yang seterusnya. Menyelati celah-celah jari kedua-dua belah tangan dan kaki. Menyelati celah jari kedua-dua belah tangan dan kaki. Menyelati tu maksud dia apa anak-anak? Macam yang menyelati janggut tadi lah, kita rata-ratakan air. Kita basuh tangan tu, kita ambil wuduk tu kan, kita selat-selat jari kita ni, kita rata-ratakan air, kita celah-celah jari. Ini kalau jari tangan lah. Kalau jari kaki pun sama juga, kita rata-ratakan air, kita lalukan air dekat celah-celah jari kaki tu. Gitulah. So kalau kita buat macam tu, kita dapat pahala tak? InsyaAllah dapat. Sebab kenapa? Kita dah buat perkara-perkara sunat ketika berwuduk. Tapi Ustaz, kalau kita tak buat tak apa ke? Tak apa, tak jadi masalah. Tapi yang penting air tu rata lah, kena kat tangan. Jangan air tu tak rata. Jangan kamu ambil air macam tu tapi air tak rata. So wuduk kamu jadi tak sah lah. Bahaya. So sekurang-kurangnya kita dah buat perkara sunat tu, dapatlah pahala dia. Okey anak-anak, dapat setakat ni?
Okey, alhamdulillah. Seterusnya. Okey, perkara sunat ketika berwuduk yang ke-15, melebihkan basuhan had muka, tangan dan kaki. Melebihkan basuhan had muka, tangan dan kaki. Melebihkan basuhan ni maksud dia apa ustaz? Kita pergi berendam dalam kolah ke? Ustaz, saya nak lebihkan basuhan. Saya mandi terus dalam kolah, saya masuk dalam kolah macam tu ke? Bukan macam tu anak-anak. Maksud dia melebihkan basuhan ni, kita basahkan lebih sikit bahagian muka, tangan dan kaki. Contohnya tangan. Kalau kita ambil wuduk, kita basuh daripada depan, daripada tangan ni sampai ke siku, betul tak? Siku. Tapi maksud melebihkan basuhan ni, kita lebihkan sikit sampai ke atas lengan kita ni. Sampai ke atas lengan ni kita lebihkan sikit. Itu maksud dia melebihkan basuhan. Kalau muka ni, contoh muka ni kita sapu daripada hujung rambut kita dekat atas sampai bawah dagu, betul kan? Kalau macam ni kita lebihkan sikit lah. Kita naik atas sikit, sapu dekat atas telinga, lepas tu sampailah ke belah dekat dengan leher kita lah. Tu maksud dia melebihkan basuhan. Tapi ustaz, kalau tak nak lebihkan basuhan tak apa ke? Tak apa, boleh je, tak jadi masalah. Tapi tak dapatlah pahala lebih tu. Okey anak-anak. Okey, itu yang kelima. Dan yang terakhir sekali perkara sunat ketika berwuduk untuk hari ini ialah membaca doa selepas berwuduk. Membaca doa selepas berwuduk. Okey, macam yang anak-anak biasa bacalah dekat rumah, dekat sekolah biasa baca kan. Nanti kita akan belajarlah doa dia apa. Okey, so ini adalah perkara-perkara sunat ketika berwuduk. Dapat anak-anak? Okey, so sekarang ni ustaz nak ajar kita nak sama-sama membaca doa selepas berwuduk. Harapnya anak-anak lepas ni boleh hafal sendirilah dekat rumah. Boleh hafal sendiri, boleh tengok dekat video ustaz ni, ulang balik supaya kita boleh hafal, kita boleh lancar baca doa selepas berwuduk. Okey, let's go. Okey anak-anak, kita tadah tangan sama-sama, kita baca doa selepas berwuduk ni bersama-sama. Okey. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin. Okey, sekali lagi anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin. Amin. Okay anak-anak, so ustaz harap anak-anak semua boleh hafal doa selepas ambil wuduk. Kita baca doa lepas ambil wuduk, kita dapat pahala lebih. Kalau tak baca tak apa ke ustaz? Boleh je tak baca tapi tak dapat pahala lebih lah. Okey anak-anak, faham setakat ni? Okey, insya-Allah. Okey. Alright anak-anak, cukup sekadar ini saja kelas kita pada hari ini. Kalau anak-anak suka dengan video ni, jangan lupa untuk tekan button like dekat bawah video tu. Dan anak-anak kalau suka untuk kongsikan video ni kepada orang lain, jangan lupa untuk tekan button share yang ada dekat dengan sebelah button like tu. Dan kalau anak-anak berminat nak tahu lagi Ustaz Zul buat video apa lagi Ustaz Zul, nak tengoklah video Ustaz Zul macam best je kan, jangan lupa tekan button subscribe yang ada dekat channel dekat bawah video tu. Tekan button subscribe tu biar sampai dia jadi warna kelabu. Okey, dan jangan lupa untuk tekan notification bell kat sebelah button subscribe tu supaya anak-anak tahu yang Ustaz Zul ada buat video baru lagi lepas ni. Okey anak-anak, so cukup sekadar ini saja kelas kita pada hari ini. Kita jumpa lagi pada video dan kelas kita yang seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.